Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kami daripada Grup 9 akan menayangkan sebuah video yang bertajuk Pandemik COVID-19. Harap video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jom kita lihat video ini. Okey, jadi hari ini saya akan kongsikan mengenai apa itu COVID-19 ataupun lebih kita kenali sebagai coronavirus. Coronavirus ni pertama kalinya dijumpai di daerah Wuhan di Tiongkok pada tahun 19 dan ianya merebak dengan cepat ke selatan dunia, dan pada bulan 3 tahun 2020 Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengisytiharkan bahawa pada bulan 3, 16 hingga Mac 2020 merupakan tarikh bermulanya PKP bagi seluruh negara. Jadi di sini saya akan kongsikan serba sedikit mengenai tips-tips penjagaan ataupun untuk kita mengelakkan diri kita daripada dijangkiti oleh COVID-19. Yang pertama adalah hand sanitizer. Hand sanitizer adalah pencuci tangan yang digunakan secara alternatif untuk menggantikan sabun dan air. Hand sanitizer juga diperbuat daripada alkohol dan gel yang dipercayai 60% mampu membasmi kuman dan bakteria berbahaya seperti wabak coronavirus. Pada tahun 1966, hand sanitizer mula digunakan dalam bidang perubatan, dan pada tahun 1990, hand sanitizer mula dipopularkan pada seluruh masyarakat. Cara-cara menggunakan hand sanitizer: tuangkan sedikit hand sanitizer di atas tangan. Gosokkan hand sanitizer ke seluruh permukaan tangan dan tunggu sehingga kering. Selain itu, hand sanitizer juga boleh membersihkan permukaan anda dengan menggunakan tisu. Banyak faedah apabila menggunakan hand sanitizer. Yang pertama adalah menjaga kebersihan persekitaran dan mencegah bakteria. Boleh digunakan untuk objek lain seperti benda yang mati. Mampu dibawa ke mana-mana sahaja. Yang kedua, kita haruslah sentiasa memakai mask ataupun pelitup muka. Untuk pengetahuan semua, pelitup muka ni mempunyai pelbagai jenis lapisan ataupun pelbagai jenis bentuk. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk seperti ini. Jadi untuk pemilihan mask semasa COVID-19 amat-amatlah disarankan, sangat-sangatlah penting, kerana pelitup muka ini mampu mengelakkan kita daripada dijangkiti. Ini merupakan salah satu usaha kita untuk kita mengelakkan diri kita daripada dijangkiti oleh COVID-19. Kerana COVID-19 ini dia merebak secara percikan daripada hidung ataupun mulut orang yang dijangkiti. Jadi dengan kita memakai pelitup muka seperti ini, insya-Allah kita dapat menjaga diri kita daripada dijangkiti oleh COVID-19. Jadi poin saya yang kedua adalah sentiasalah memakai pelitup muka walaupun di mana anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga iaitu penjarakan sosial.
Apakah itu penjarakan sosial? Penjarakan sosial ni ialah penjarakan antara seorang individu ke seorang individu. Kita jarak antara satu sama lain lah untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19 ni lah. Okey, kerajaan kita telah menyarankan untuk kita melakukan penjarakan sosial ini di tempat-tempat awam. Okey, penjarakan sosial ini kerajaan telah meletakkan bahawa jarak iaitu 1 meter. Kenapa 1 meter? Sebab jarak 1 meter ini telah disokong oleh WHO, iaitu Pertubuhan Kesihatan Dunia. Dan majoritinya menggunakan jarak 1 meter ini seperti negara China. Negara seterusnya ada negara-negara lain lagi lah guna jarak 1 meter ini. Okey, dan ada juga negara yang menggunakan jarak selain 1 meter, iaitu negara Amerika Syarikat, Australia, Korea dan Sepanyol. Sepanyol dia guna jarak dia 2 meter. 2 meter ni kira lagi jauh pada kita. Okey, di samping itu kita mestilah saling mengingati antara satu sama lain. Tidak kira keluarga maupun orang awam, supaya virus di negara kita ini dapat dibendung dengan baik. Manakah tempat yang kita harus mempraktikkan penjagaan sosial ni? Itu di tempat awam. Contohnya tempat awam di terminal bas, di pasar raya, di restoran-restoran, di mana-mana tempat yang orang ramai yang berkunjung, kita harus menggunakan penjarakan sosial ini. Sebab apa? Sebab untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19 tersebar dengan luas. Oleh itu, saya ingin menegaskan bahawa kita mestilah menitik beratkan penjarakan sosial ini supaya penularan wabak COVID-19 ini dapat diatasi dengan jayanya. #kita jaga kita. Hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu daripada 10 tips untuk kekal selamat pada era pandemik COVID-19. Menurut laporan Center for Disease Control and Prevention ataupun nama pendeknya CDC, mereka mengatakan jangkitan COVID-19 atau turut dikenali dengan nama SARS-CoV-2 boleh menular dari individu kepada individu, sama seperti jangkitan pernafasan yang lain. Ia termasuklah melalui titisan, wap atau cecair pernafasan yang terhasil apabila seseorang itu bersin dan individu lain menyedutnya masuk ke dalam paru-paru atau menyentuh permukaan yang tercemar dengan virus tadi. Kemudian menggunakan tangan tersebut untuk menyentuh muka seperti pada bahagian mata ataupun mulut. Menurut kajian pada tahun 2008 dengan melibatkan 10 responden, manusia akan menyentuh wajah 16 kali pada setiap jam. Dan pada tahun 2015 pula, sekali lagi kajian itu dilakukan dengan melibatkan 26 responden dan hasilnya ialah manusia akan menyentuh muka sebanyak 16 kali sejam. Jadi kesimpulannya, manusia dengan menyentuh wajah itu tidak dapat dipisahkan. Ada 3 cara untuk mengelakkan manusia daripada menyentuh muka. Pertama, memantau tabiat. Pastikan bila masa kita akan menyentuh muka dan bila masa kita akan tidak sentuh muka. Kemudian, analisis dan cuba atasi. Yang kedua ialah alihkan perhatian. Menurut kajian, manusia akan kerap menyentuh muka ketika menonton televisyen dan membaca. So, kerap-kerap ketika membaca dan menonton televisyen, pastikan tangan kita memegang sesuatu supaya kita tidak menyentuh muka. Dan yang ketiga ialah perbanyak tuliskan peringatan. Tulislah kat mana-mana pun, dekat atas buku atau kertas ataupun tempat yang kita mudah baca. Dekat wallpaper handphone pun boleh. Tulislah perkataan hindari menyentuh muka. InsyaAllah kita sama-sama dapat mengurangkan tabiat menyentuh muka.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, yang kelima ialah elakkan pergi ke tempat orang awam seperti pasar raya, hospital, taman permainan dan banyak lagi. Sebab apa kita tak boleh pergi ke tempat awam? Sebab kita tidak mengetahui tentang tahap kesihatan orang yang mengunjungi tempat awam tersebut. Kerana simptom-simptom ini kadang-kadang berlaku agak lambat selepas pesakit itu dijangkiti wabak COVID-19 ini. Antara gejala-gejala ataupun simptom-simptom yang berlaku terhadap pesakit COVID-19 ini seperti demam, batuk, sesak nafas dan banyak lagi. Terdapat 3 golongan yang mudah dijangkiti wabak COVID-19 ini. Yang pertama ialah kanak-kanak. Yang kedua, warga emas. Dan yang ketiga, mereka yang mempunyai penyakit kronik. 3 golongan ini mudah dijangkiti wabak COVID-19 kerana antibodi mereka lemah dan mereka tidak digalakkan untuk pergi ke tempat orang awam. Kecuali mereka sakit, barulah boleh pergi ke hospital. Kesimpulannya, kita harus mengelakkan diri kita untuk pergi ke tempat awam jika tidak mempunyai perkara untuk ke tempat awam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam pula ialah elakkan bersalaman ataupun bersentuhan. Mengapa kita perlu mengelakkan daripada bersalaman ataupun bersentuhan? Ia adalah kerana bagi mengurangkan penularan novel coronavirus iaitu COVID-19 dan juga sebagai langkah pencegahan yang perlu diamalkan ketika ini. Apakah salah satu cara bagi mengelakkan dan menggantikan daripada bersalaman ataupun bersentuhan? Anda boleh letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam. Sekian dari saya. #elakkan bersalaman. #letakkan tangan di dada. #bersama kita cegah COVID-19. Adakah anda perlu mendapat rawatan dengan segera jika bergejala? Anda perlulah segera berjumpa doktor jika mempunyai gejala demam atau jangkitan saluran pernafasan seperti batuk, sesama. Sila dapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan terdekat. Pakai pelitup muka, jaga penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter dan amalkan etika batuk dan bersin apabila anda keluar dari rumah untuk mendapatkan rawatannya. Apakah rawatan untuk penyakit COVID? Sehingga kini tiada rawatan khusus atau ubat antivirus untuk jangkitan COVID-19. Rawatan diberikan hanya untuk mengurangkan gejala yang dilalui oleh pesakit. Yang ke-8 adalah selepas anda pulang dari mana-mana tempat awam yang menyebabkan anda berinteraksi dengan orang awam atau tempat yang sesak seperti pusat membeli bela, pasar malam, taman rekreasi dan majlis-majlis keramaian, anda harus menukar pakaian anda dengan kadar yang segera dan merendam pakaian tersebut dengan sabun sebelum anda membasuhnya. Anda juga seharusnya mandi dan sabun badan anda secukupnya. Hal ini kerana sabun dapat merendahkan risiko virus tersebut untuk merebak kepada ahli keluarga kita yang lain. Tidak lupa juga, mask yang anda pakai haruslah dibuang ke dalam tong sampah dengan meletakkannya ke dalam plastik terlebih dahulu. Justeru,
Saya menyarankan kepada masyarakat di luar sana bahawa anda seharusnya tinggal di kediaman dan janganlah keluar jika tidak mempunyai apa-apa urusan penting. Ini bagi memastikan keluarga dan diri anda sendiri selamat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, kita masuk pula tips yang ke-9, iaitu bekerja di rumah. Tips bekerja di rumah ni dapat mengelakkan kita daripada terkena jangkitan COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini. Antara tips bekerja di rumah ialah ia dapat mengelakkan diri kita dan orang lain daripada terkena jangkitan COVID-19 di tempat awam dan tempat kerja kita sendiri. Kita pun tak tahu orang dan rakan sekerja kita terkena jangkitan COVID-19 atau tidak. Ia juga dapat mengurangkan risiko kepada diri kita dan orang lain daripada terkena jangkitan tersebut. Walaupun kita sendiri dah terbiasa bekerja di pejabat atau tempat kerja kita, tapi kita terpaksa bekerja di rumah demi keselamatan diri dan keluarga. Kita terpaksa ikut norma baru yang bekerja di rumah. Antara sifat positif bekerja di rumah, kita dapat meluangkan masa dengan keluarga dan kita sendiri pun tak pasti dah berapa lama kita tak bertemu dengan keluarga kita sendiri. Yang ke-10 adalah kita perlu menutup mulut dan hidung ketika kita bersin ataupun batuk. Kerana apa? Kerana dengan bersin dan batuk kita dapat menyebarkan lagi COVID ataupun kuman ini kepada orang di sekeliling kita. Walaupun kita berada di rumah ataupun tempat publik, kita perlu menutup mulut dan hidung sewaktu kita bersin dan batuk. Ada 4 cara yang dapat kita lakukan ketika bersin dan batuk. Yang pertama, kita menggunakan tisu, sehelai tisu ataupun 2 helai. Tisu ini dapat menutup mulut dan hidung ketika kita bersin. Yang kedua, kalau tak ada tisu, kita boleh gunakan sapu tangan. Sapu tangan pun juga dapat mengelakkan kita menyebarkan COVID ataupun kuman. Tapi yang penting apabila kita balik, kita terus basuh. Kerana kita dah guna 1 hari dah bersin, terdapat kuman di sini. Yang ketiga adalah menggunakan penutup mulut. Penutup mulut ini lagi senang kita pakai dan kita boleh terus batuk ataupun bersin dalam ini. Ia dapat mengurangkan lagi penyebaran COVID-19 ataupun kuman. Jika kita tak ada ketiga-tiga ini, cara keempat adalah kita boleh menggunakan bahu kita ni pada pakaian ni. Macam mana? Kita tutup dan kita batuk dan bersin. Simptom-simptom COVID-19 atau coronavirus ialah seperti sesama yang berpanjangan, demam yang sangat panas dan sangat teruk, mengalami sakit tekak yang sangat teruk sehingga menyebabkan tekak menjadi sangat sakit, mengalami cirit-birit dan loya dan menyebabkan perut merasa tidak enak, akan terasa sakit bila menggerakkan badan dan sakit akan terasa
di sendi-sendi badan, terutama pada bahagian tangan dan jari. Kesukaran untuk bernafas dan sakit dada, dan jika dibiarkan kelamaan akan menyebabkan kematian. Okey, kesimpulannya daripada 10 tip yang kami kongsikan tadi, kami harap daripada kami grup 9 untuk sasar dan keterampilan dapat memberi manfaat kepada anda yang melihat video kami. Salah dan silap kami mohon maaf. Atas kesilapan dan kenaifan kami bercakap dan kami kongsikan 10 tip ini untuk manfaat semua. Salam sejahtera dan jumpa lagi. Salam bebas COVID-19. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.